Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Qala asy-Syekhul Mu'allif al-Imam Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Fa'lam anna al-ulum allati talabuha fardun fil jumlati salasatun: ilmu tauhidi wa ilmu sirri, a'ni bihi ma yata'allaqu bil qalbi wa masa'ihi, wal ilmu syari'ati. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Rabu yang pertama anjuran surau Taman Bunga Raya menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, ataupun tata cara ahli-ahli ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Cuba kita lihat di muka surat 33 yang terjemahan dalam bahasa Melayu, muka surat 33, paragraf yang kedua terakhir ataupun yang terakhir. Ketahuilah bahawa ilmu-ilmu yang menuntutnya itu menjadi kefarduan. Pada kesimpulannya ada 3 ilmu. Secara keseluruhan ada 3 jenis ilmu yang wajib kita belajar. Kita masih lagi dalam akabah yang pertama dari 7 akabah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala akan menerangkan 7 dakian yang perlu didaki oleh seorang yang ingin menjadi abid, yang ingin menjadi ahli ibadah. Al-aqabatul ula, akabah yang pertama adalah aqabatul ilmi, dakian ilmu. Jadi tak boleh satu orang jadi ahli ibadah dengan kejahilan. Tak boleh satu orang menjadi abid semata-mata dengan ikut secara membuta tuli tanpa belajar ilmu, tidak boleh. Lalu diterangkan ilmu yang fardu itu ada 3. Pertama iaitu ilmu tauhid, iaitu ilmu usuluddin atau dikenali juga sebagai ilmu akidah yang berkaitan dengan keimanan, keyakinan dan kepercayaan kita. Yang kedua adalah ilmu sir. Kalau ikutkan terjemahannya, sir adalah rahsia. Habis kalau rahsia macam mana nak belajar? Kan benda rahsia.
Kadang-kadang orang cakap, aku nak cakapkan kau satu rahsia. Tak payahlah. Kalau dah dicakap tak jadi rahsia lagi. Kalau rahsia tak usah cakap. Ya. Tapi yang dimaksudkan dengan ilmu rahsia di sini adalah ilmu yang tidak boleh dilihat dengan mata zahir. Itu maksudnya, bukan ilmu yang tak boleh belajar. Yang saya maksudkan kata Imam Ghazali rahimahullah taala dengan ilmu sir ini adalah ilmu yang membicarakan berkaitan dengan hati dan pekerjaan-pekerjaan, yakni yang tersembunyi dalam hati. Kan dalam hati ni orang tak tahu sama ada orang tu ikhlas ke tak ikhlas, sama ada orang tu riak ke tidak, sama dia ada hasad dengki, dia ada takabur, dia ada ujub, tak tahu. Dua orang diam, seorang dapat pahala kerana dalam diam dia sedang bersyukur, dia sedang rida dengan apa yang berlaku dalam kehidupan dia. Seorang lagi pun diam juga, tak buat apa-apa, tapi sedang berdosa kerana dalam hati dia ada takabur, rasa besar diri, memandang rendah pada orang lain. Mungkin ada rasa hasad dia kepada orang hamba Allah yang mendapat nikmat, dia tak suka. Jadi masing-masing diam, tapi yang tahu kerja hati ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak tahu. Jadi nak tak nak, oleh kerana kita ni kembali berjumpa dengan Allah Taala, yang memberi balasan syurga atau neraka adalah Allah, maka kita kena ambil berat tempat tilik Allah Taala. Allah tilik di mana? Allah tidak menilai rupa paras kita. Allah tidak menilai tubuh badan kita, tetapi Allah menilai pekerjaan hati kita. Ini ilmu yang dipanggil ilmu tasawuf juga ya. Ilmu sir ataupun ilmu tasawuf. Yang ketiga, ilmu syariati, atau lebih popular dengan ilmu fiqh, ilmu hukum hakam, ilmu amalan-amalan zahir. Ini kita nak masuk bulan Ramadan ya. Ada orang buat daurah Ramadan, nak tahu hukum hakam, apa yang wajib kita buat untuk berpuasa pada bulan Ramadan ini. Kena niat, kena menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Semenjak dari bila? Semenjak daripada masuk waktu fajar, waktu subuh. Dan ada kadang-kadang kalau tak belajar, dia kata tak apa kot, takat perhabis sikit lagi nasi dalam pinggan, akan membazir pula kata dia. Orang dah azan subuh dah. Lain kalau azan yang pertama, sesetengah tempat dia azan subuh 2 kali. Dan ini memang daripada zaman Nabi SAW, azan subuh tu diamalkan 2 kali. Kali yang pertama tu lebih nak beritahu bahawa supaya bersiap. Yang belum bangun, dia boleh bangun. Yang sedang bersahur, dah boleh standby. Ya? Yang sedang qiyamul lail, dah boleh standby. Ya? Jadi kalau betul diamalkan 2 azan, ya kalau azan pertama tu masih habiskan dululah makanan dalam pinggan, air dalam gelas, habiskan dahulu. Tapi kalau azan yang kedua dah tak boleh. Dah batal. Nak tahu batal, sah, haram, halal, wajib, sunat, makruh dan sebagainya, itulah namanya ilmu fiqh. Jadi ada yang fardu ain, yang memang kita berdosa kalau kita tak belajar. Umpama yang paling mudah ilmu tentang solat, ilmu tentang taharah, sebab setiap daripada kita mesti solat. Bila nak solat kena bersuci. Kalau tak tahu ilmu taharah, nanti solat tidak sah. Tapi ada juga yang fardu kifayah. Dia makna kalau ada orang yang sudah tahu ilmu itu, terlepaslah tanggungjawab dari orang lain. Misalnya ilmu faraid, pembahagian harta pusaka, ya, ilmu tentang muamalat, sahabili. Tapi ilmu tentang muamalat itu pun jadi fardu kifayah secara umum. Tapi kalau kita ni nak jadi peniaga, nak berjual beli, nak bertransaksi, kita kena belajar supaya kita tidak terlibat dengan transaksi yang haram. Istilah zaman moden ni dipanggil transaksi yang tidak patuh syariah. Syariah non-compliant kata dia. Jadi kena belajar bila kita nak terlibat dengan perkara-perkara itu. Sebelum ada kemampuan pergi haji, tak apalah, tak belajar lagi. Bila sudah ada kemampuan nak pergi haji, dah kita itu nak pergi haji, wajiblah kita belajar. Supaya kita tahu rukun haji, syarat wajib haji, syarat sah dan sebagainya. Itu namanya ilmu usul fiqh. Ilmu fiqh. Itu ilmu tentang hukum hakam. Jadi ini 3 ilmu yang utama yang perlu kita pelajari, dan bahkan ini boleh difahami daripada hadis Jibril alaihissalam yang masyhur, yang mana Sayyidina Jibril alaihissalam berupa sebagai rupa seorang manusia, berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam. Datang duduk di hadapan Nabi SAW. Lalu Sayyidina Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil Islam, beritahu saya tentang Islam. Nabi SAW sebut satu persatu rukun Islam. Yang berapa rukun Islam? 5, ya, yang 5.
Kemudian akhbirni anil iman, beritahu saya tentang iman. Nabi SAW jawab dengan menyebut satu persatu rukun iman yang 6. Kemudian akhbirni anil ihsan. Jadi beritahu kepada saya tentang ihsan. Lalu Nabi SAW menjawab, iaitu ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dikatakan ihsan, bahawa kamu itu menyembah Allah seperti seolah-olah kamu lihat Allah. Ini kan kerja hati. Mata kita tidak melihat Allah di dunia ni. Tapi sampai kita seumpama melihat Allah, kalau pun tak mampu sampai ke tahap itu, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia, Allah Ta'ala, melihat kamu. Itu pun kalau kita tidak latih hati kita, kita tak perasan bahawa Allah lihat kita. Sebab itu kita masih bergelumang dengan maksiat. Sebab itu kalau orang tidak lihat, kita masih buat perkara mungkar. Sebab kita tak terasa Allah lihat kita. Jadi itu kan perlu pada ilmu tasawuf. Jadi di hujung hadis itu, Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, atadri manis sa'il, wahai Umar, adakah kamu tahu siapakah lelaki yang bertanya soalan tadi? Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu, saya tidak tahulah maksudnya. Lalu Nabi SAW menerangkan, fa innahu Jibril, sesungguhnya yang bertanya soalan tadi itu adalah malaikat Jibril, tapi merupa sebagai rupa manusia. Kalau rupa asal lain, ya. Dan bahkan ada dalam kebanyakan masa kita tak mampu melihat malaikat. Bukan malaikat itu tidak boleh dilihat. Beza, ya. Malaikat satu yang wujud boleh dilihat. Tapi adakah semua orang mampu melihat? Tidak. Para Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka mampu melihat malaikat. Dan bila malaikat merupa dengan rupa yang terzahir, orang lain juga mampu melihat malaikat. Ya. Senang saja. Jangankan kata malaikat, tiang, projektor, kipas, ya. Ini semua kan benda yang wujud dan boleh dilihat. Adakah semua orang mampu melihat? Ramai yang mampu melihat. Tapi kalau ada orang buta datang masuk dalam surau ni, dia tak nampak. Bukan sebab benda ni tidak boleh dilihat, tapi dia tidak mampu melihat. Baik. Jadi bila Nabi SAW menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, dia telah datang kepada kamu untuk mengajar kepada kamu agama kamu. Jadi pertama kita boleh faham, mengajar ilmu ni boleh dalam bentuk soal jawab. Kan Sayyidina Jibril alaihissalam hanya bertanya, tapi Nabi SAW mengatakan Sayyidina Jibril mengajar. Kerana daripada pertanyaan itulah datangnya jawapan, daripada jawapan itulah manusia mendapat ilmu. Dan yang kedua, kita dapat faham daripada jawapan Nabi SAW bahawa inilah tonggak-tonggak agama kita, ya, tentang Islam, kalau disebutkan ilmu fiqh, tentang iman disebutkan ilmu tauhid, dan tentang ihsan, ya, disebutkan sebagai ilmu tasawuf. Qala rahimallahu ta'ala wa amma haddu ma yajibu min kulli wahidin minha falladhi yata'ayyanu farduhu min ilmi tauhid miqdaru ma ta'rifu bihi usuladdin. Adapun setakat mana yang wajib bagi setiap ilmu yang tiga tadi, maka yang ta'ayyun, maknanya fardu ain daripada ilmu tauhid, sekadar yang mana kamu boleh tahu dengan sekadar itu perkara-perkara asas agama. Usul ni daripada perkataan aslun, ya, asal. Yang punca agama, asas dia apa? Paling basic yang itulah. Apa dia? Wa huwa anna laka ilahan aliman qadiran muridan hayyan mutakalliman sami'an basiran wahidan la syarikalah. Yang paling asas dalam agama kita, kita tahu bahawa kita ada Tuhan. Kalau orang tu tidak tahu dia ada Tuhan, dia kira orang tidak beragama. Dia ateis. Orang yang beragama paling basic dia percaya kepada Tuhan. Bahkan dalam negara kita dimasukkan dalam rukun negara kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kalau ateism tu tak termasuk dalam kerangka, ya, rukun negara kita. Dalam kerangka rukun negara dia kena ada percaya pada Tuhan. Tuhan tu macam mana? Ada orang percaya pada Tuhan tapi batil kepercayaan dia. Berhala dikatakan Tuhan, ya. Ataupun dewa-dewi dikatakan Tuhan. Tidak. Yang dikatakan Tuhan itu aliman, yang maha mengetahui segala-galanya. Qadiran, yang maha berkuasa mengadakan, mentiadakan setiap yang mungkin. Walaupun benda itu luar dari kebiasaan, boleh Allah ciptakan. Misalnya, adakah Allah berkuasa
menjadikan sepasang suami isteri yang sudah lanjut usia tiba-tiba dapat anak. Ya, suami umur 100 tahun. Dah lanjut usia dah. Ya. Isteri umur 95 tahun. Boleh tak Allah bagi isteri dia pregnant, lepas 9 bulan dapat baby? Selalu umur macam tu dah dapat cicit dah. Dapat anak. Secara adat, mustahil. Adat di situ maksudnya apa? Bukan adat Melayu, adat Cina, adat India. Adat di situ maknanya kebiasaan. Secara kebiasaan, mustahil lah. Kalau dah tua, umur 95, dia dah menopause 30 tahun yang lalu. Ya, macam mana boleh dapat anak pula? Tapi, secara aklian, akal yang sihat mengatakan itu masih kuasa Allah. Kerana lahirnya seorang anak daripada pasangan yang tua, satu perkara yang harus secara akal. Jangankan daripada pasangan yang tua, daripada perempuan yang tidak pernah bergaul dengan lelaki, Allah SWT ciptakan Nabi Isa AS daripada Sayyidatina Maryam AS. Bahkan daripada tidak ada bapa dan tidak ada ibu. Tadi ibu ada, bapa tak ada. Daripada tidak ada bapa dan tidak ada ibu, Allah ciptakan Nabi Adam AS. Jadi kita kena tahu, Allah tu maha berkuasa atas segala yang harus. Tapi yang mustahil tak masuklah. Jangan jadi macam Ustaz Muhib. Difatwakan sesat oleh Jabatan Mufti di Terengganu, Ustaz Muhib Khawli. Sebab dia kata oleh kerana Allah Ta'ala maha berkuasa, kalau Allah berkehendak, Allah boleh cipta anak Allah sendiri. Anak Allah tu kan mustahil. Tuhan selain pada Allah tu kan mustahil. Jadi janganlah sampai mengatakan oleh kerana Allah maha berkuasa, kalau Allah nak, Allah boleh cipta Tuhan lain. Tak ada. Kuasa ni tak ada kena-mengena dengan benda yang mustahil. Kuasa ni hanya berkena-mengena dengan benda yang harus. Ya? Muridan, Allah Ta'ala tu maha berkehendak, bukannya terpaksa. Hayyan, Allah. Jadi ada sebahagian daripada ahlul bid'ah, orang yang membuat bid'ah dalam agama, dia seolah-olah menganggap Allah Ta'ala tu terpaksa. Ya? Seperti golongan Qadariyah yang menafikan takdir Allah. Jadi kata golongan Qadariyah, Allah hanya ciptakan manusia, tapi perbuatan manusia itu Allah tidak ciptakan. Jadi manusia itu automated. Once Allah dah cipta, apa yang manusia buat luar daripada kuasa Allah. Makanya Allah pun tak tahu apa yang manusia itu akan buat sebelum dia buat. Lepas manusia itu dah buat satu benda, baru Allah tahu. Maka sepakat ulama mengatakan akidah macam ni kufur. Kerana menafikan kudrah kuasa Allah dan menafikan ilmu Allah Ta'ala. Dan mana seperti Allah terpaksa lah. Allah tak nak berlaku macam tu, tapi helpless, tak boleh buat apa-apa. Allah terpaksa terimalah manusia buat macam tu. Tidak. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita yakin apa sahaja yang berlaku itu tidak keluar daripada takdir Allah Ta'ala, baik ataupun buruk, semuanya dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hayyan, yang hidup, mutakalliman, yang berkata-kata, sami'an, yang maha mendengar, basiran, yang maha melihat, wahidan, yang esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kalau sampai menganggap ada selain daripada Allah mempunyai sifat ketuhanan, itu rosaklah akidah. Memuliakan makhluk boleh, memuliakan tidak menuhankan. Kita boleh bahkan dituntut memuliakan ibu bapa. Kita boleh bahkan wajib memuliakan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tapi bukan menyembah Nabi, bukan menuhankan Nabi, sebagaimana yang berlaku kepada golongan Nasara. Nasara menisbahkan kepada Nabi Isa alaihissalam sifat ketuhanan. Jadi kufur. Jadi la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Mutasifan bi sifatil kamal, munazzahan anin nuqsani waz zawal. Secara ringkasnya, Tuhan kita itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci Tuhan kita daripada sebarang kekurangan, waz zawal, dan binasa. Tuhan tidak akan binasa. Kita ni menuju kepada kebinasaan. Hidup kita ni menuju ke kebinasaan. Bahkan sudah ada tanda-tanda, ya. Mungkin makin lama berjalan pun dah tak kuat, ya. Lutut pun dah tak berapa boleh tampung body, ya. Bahkan ada sampai setengahnya dah terbaring dah, ya. Kalau orang tak angkat tak boleh bangun, ya. Jadi kita ila zawal, itu tidak berlaku kepada Tuhan. Wa dalalatil hudus, dan tanda-tanda baharu tu Allah Maha Suci daripada tanda-tanda baharu. Jadi jangan difahami, ya, ayat-ayat hadis-hadis dengan kefahaman yang zahiriyah. Nanti salah faham.
Ada orang tak faham, dia kata, kamu ni tolak Quran, kamu tolak hadis. Bukan. Quran hadis wajib kita terima. Tapi tidak boleh kita menafsirkan Quran hadis dengan tafsiran yang membatalkan ayat-ayat yang muhkamat. Benda-benda yang telah jelas daripada agama, bahawa Allah tu tidak bersifat dengan sifat baharu, bergerak, turun, naik, bertempat, duduk. Ini sifat-sifat baharu. Maha suci Allah. Munfaridan bil kidami an kulli muhdas. Hanya Allah yang bersifat dengan sifat kidam, daripada setiap yang baharu. Jadi orang yang mengatakan Allah bertempat atas arasy itu, dia tak faham konsep bahawa Allah Ta'ala wujud tidak ada permulaan, dan bahawa arasy itu disepakati adalah makhluk. Kalau kita tanya kepada orang yang kata Allah duduk atas arasy atau Allah bertempat di atas arasy, ya, arasy itu makhluk ke tidak? InsyaAllah kalau dia masih orang Islam, dia jawab makhluk lah. Sebab kalau mengatakan arasy bukan makhluk, syirik. Maknanya ada sesuatu yang wujud, tapi bukan Allah yang mewujudkan, wujud sendiri. Tak mungkin. Arasy, sepakat umat Islam, adalah makhluk. Bila kata makhluk, bermakna diwujudkan. Bila kata diwujudkan, bermakna sebelum diwujudkan tak wujud. Adakah Allah Ta'ala sama seperti arasy, iaitu masa arasy tidak wujud, Allah juga tidak wujud? Mustahil. Allah bukan makhluk. Yang wujud ada permulaan ni makhluk. Kerana setiap yang wujud selepas tidak wujud, pasti diwujudkan. Kenapa? Kerana wujud dengan sendiri mustahil. Dan mewujudkan diri sendiri juga mustahil. Itu kadang-kadang orang etis dia tak faham. Bila dia dengar kita berhujah, apa bukti? Orang etisnya kononnya dia scientific kan? Kononnya lah. Dia kata, in order to believe in something, we have to have proof, kata dia. Nak percaya, boleh, kena ada bukti. Semana bukti Tuhan ada? Tak nampak pun Tuhan. Tak dah dengar pun suara Tuhan. Tak pernah pula kita terpegang Tuhan. Itu macam mana nak kata wujud? Jadi kita hujah. Kita kata alam ini bercakap tentang kewujudan Tuhan. Kerana alam ini kan berubah-ubah. Daripada tiada menjadi ada. Dah ada pun berubah daripada baby jadi kanak-kanak. Ya, jadi remaja, jadi dewasa. Daripada hidup jadi mati. Jadi setiap yang berubah tu pasti ada yang melakukan perubahan itu. Pasti ada yang mewujudkan. Oh, kata dia kalau macam itu, macam mana pula? Allah wujud. Siapa yang wujudkan Allah? Dia tanya. Kadang-kadang orang etis, dia akan tanya soalan macam itu. Jadi jawapan kita, tak sama. Wujud Allah adalah wujud yang tidak didahului oleh tiada. Yang kita katakan mesti ada yang menciptakan itu adalah wujud yang dahulunya tak wujud. Beza. Sebab itu dalam ilmu tauhid dia panggil wujud Allah tu wajibul wujud. Wujud yang mesti. Adapun makhluk wujud juga. Kita ni bukan tak wujud, kita wujud. Tapi wujud kita ni jaizul wujud. Wujud yang harus kita wujud bila diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sebelum ada arasy, Allah wujud. Wujudnya Allah tanpa bertempat itu pasti. Belum ada arasy, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada syurga, belum ada neraka, ya Allah wujud. Maka setelah Allah ciptakan makhluk, tidak mungkin, mustahil Allah berubah sifatnya daripada tidak bertempat menjadi bertempat. Jadi yang ini yang kadang di zaman kita ini dah jadi keliru. Zaman dahulu orang tak bincang lah, orang faham Allah Maha Suci, Allah tidak sama seperti makhluk. Tapi semenjak ada yang bawa kefahaman ini, import balik ke Malaysia dan belajar di luar negara, maka masyarakat jadi keliru. Nak paksa kita terangkanlah. Kalau tidak, senang saja. Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh as-sadiqu fi ma jaa bihi anillahi ta'ala wa taqaddas. Dan bahawa Muhammad, itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Bukan Tuhan. Bukan anak Tuhan, hamba. Tapi mulia. Kenapa? Utusan Allah. Yang benar pada apa yang baginda sampaikan daripada Allah Ta'ala. Wa fi ma warada ala nisanihi min umuril akhirah. Dan benar baginda itu atas apa yang keluar daripada lidahnya daripada perkara-perkara akhirat. Walaupun kita tak nampak dengan mata kepala kita, dan akal pun tidak boleh capai sebenarnya. Yang dikatakan as-sirat, yang dikatakan al-mizan, timbangan, yang dikatakan al-ba'su, dibangkitkan semula orang mati lah.
dah mati jadi tulang, jadi apa, tiba-tiba bangkit semula. Tapi diberitahu oleh Nabi SAW, wajib kita percaya. Itu namanya sam'iyat, benda-benda yang didengari dan kita imani semata-mata kerana didengari perkhabaran daripada Nabi SAW. Tak boleh dipersoalkan lah, boleh jadi kufur. Sebab itulah orang yang anti hadis itu ada fatwa mengatakan jadi kafir, sebab dia menolak apa yang datang daripada Nabi SAW. Summa masailu fi sya'airis sunnati tajibu ma'rifatuha. Dan beberapa masalah daripada syiar-syiar sunnah, syiar-syiar ajaran Nabi SAW yang wajib kamu tahu akan dia. Wa iyyaka an tabtadi'a fi dinillahi subhanahu wa ta'ala ma lam ya'ti bihi kitabun wala asarun fatakunu ma'allahi subhanahu ala a'zami khatarin. Dan jauhilah bahawa kamu membuat bid'ah dalam agama Allah Ta'ala yang mana tidak ada dalil pun daripada Quran ataupun daripada asar, maka pada ketika itu kamu berada dalam bahaya yang besar di sisi Allah Ta'ala, sebab kamu mengubah agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bab bid'ah ni kena faham lah. Orang zaman sekarang ada yang faham bid'ah tu berdoa ramai-ramai lepas sembahyang. Macam imam buat tadi, ni bid'ah ni. Nabi tak pernah doa ramai-ramai lepas sembahyang, kata dia. Masuk bulan Ramadan, dimarah pula kita selawat selang-selang tarawih. Ni bid'ah ni, selawat selang tarawih. Bukan itu. Itu sampai kata bid'ah. Doa tu kan dituntut berdoa tu, dan diberikan kita saranan daripada Nabi SAW, antara waktu yang mustajab doa adalah di selepas solat, dubura al-mafrudat ataupun salawat yang maktubah, salawat yang wajib. Dubura tu makna di hujung, selesai daripada solat itu waktu yang mustajab doa. Boleh saja tak berdoa, bukan wajib. Tapi oleh kerana dah diberitahu itu waktu yang mustajab doa, maka kita doa. Adakah mesti doa seorang-seorang? Boleh. Tapi tidak mesti. Adakah mesti doa ramai-ramai? Boleh. Tapi tidak mesti. Maka doa ni ibadahnya umum. Nak doa sendiri boleh. Kita nak dengar imam berdoa dan kita aminkan juga boleh. Kerana dalam satu riwayat, Nabi SAW memberitahu, tidaklah berkumpul satu kaum dan sebahagian berdoa dan sebahagian mengaminkan, melainkan Allah perkenankan doa mereka. Termasuklah yang kita doa lepas solat, termasuklah dalam keumuman tadi. Selawat selang tarawih, kenapa? Ya kerana selawat ni ibadah yang tidak ditetapkan masa. Maka kita ada kebebasan. Lain macam solat. Kamu kenapa solat subuh pukul 10 pagi? Tu tak boleh. Sajalah tenang sikit, kata dia. Kalau sembahyang pukul 6 lebih tu macam rushing lah. Tak khusyuk. Jadi saya sembahyang pukul 10 tu tenang. Tak boleh. Haram. Kamu sengaja memindahkan waktu solat. Tapi selawat tidak ditetapkan. Makanya kamu nak selawat sebelum tarawih boleh, selang-selang tarawih kamu nak selawat boleh, balik daripada solat tarawih kamu masih nak selawat pun boleh. Tak ada masalah. Tapi masalahnya Ustaz, mereka mengkhususkan. Siapa kata? Itu membiasakan diri. Membiasakan diri dan mengkhususkan tak sama. Kalau mengkhususkan, kalau dia kata kalau nak selawat mesti selang tarawih, itu tak ada dalil. Ataupun selang tarawih hanya boleh selawat, tak boleh buat benda lain, itu pun tak ada dalil. Tapi kalau sekadar membiasakan diri, yang terpulang. Yang nak selawat, selawat. Yang nak istighfar, istighfar. Yang nak baca kepada Allah, silakan. Di zaman salafus soleh, itulah sikap salafus soleh. Mereka tak strict. Di zaman salafus soleh yang duduk di Makkah, mereka tawaf sunat. Sementara nak tunggu tarawih didirikan, kan tarawih ni jamak kepada tarwihah. 4 rakaat ada 1 tarwih, rehat. Dan logiklah kalau zaman salafus soleh baca solat tarawih tu bukan macam kita. Bacanya Al-Baqarah, ya, Ali Imran, An-Nisa. Memang logik sangatlah. Lepas 4 rakaat tu mereka rehat. Tapi rehatnya ahli ibadah, mereka masih buat benda sunat yang ringan-ringan lah, tawaf sunat. Maka orang-orang salafus soleh di Madinah tak boleh buat tawaf, bid'ah lah. Tawaf mesti dikelilingi Kaabah. Di Madinah tidak ada Kaabah. Maka apa yang mereka buat? Mereka solat sunat mutlak 4 rakaat. Solat sunat mutlak tu ringan lah. Ya, jadi 4 kali break, jadi 16 rakaat. Makanya mazhab Imam Malik ada riwayat mengatakan solat tarawih itu 36 rakaat. Kerana melihat kepada amal ahli Madinah. Jadi kalau nak masuk Ramadan ni, ada orang tanya, Ustaz, solat tarawih ni sebenarnya berapa rakaat?
Jawapannya, jumhur ulama, majoriti ulama, 4 mazhab, solat tarawih itu bilangannya 20 rakaat. Itulah yang diamalkan semenjak daripada zaman sahabat sampai sekarang. Tapi ada pendapat, ada khilaf lah. Pendapat dalam mazhab Imam Malik mengatakan 36 rakaat. Kamu nak amal yang mana? Nak amal mazhab jumhur ke? Nak amal mazhab 36? Allah menyesal aku tanya. Ustaz nak cakap khilaf ada 8. Lah buatlah, kamu nak buat 8 pun tak masalah. Kamu tak nak buat langsung pun tak berdosa. Namanya sembahyang sunat tarawih. Bukan sembahyang fardu tarawih, bukan. Tapi rugilah. Bulan ibadah kamu terlepas melakukan perkara yang dianjurkan. Yang mana dijanjikan fadilat man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dalam keadaan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dan ridha Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Rugilah berdosa itu tidak berdosa. Baik. Jadi kena beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan jangan buat bid'ah ni, biasa adalah bid'ah yang maksudkan sini adalah bid'ah yang haram. Misalnya menyuruh orang perempuan jadi imam solat jemaat. Yang tak faham dia kata, inilah kamu pegang konsep asal baik boleh buat. Tu kamu nanti sokong orang-orang macam Aminah Wadud. Dr. Aminah Wadud tu dia jadi imam solat jemaat. Lelaki perempuan ikut belakang dia. Sebab kamu pakai kaedah asal baik lah jadi macam tu. Lah siapa kata? Asal baik dari segi agama, bukan asal baik sesuka hati macam itu. Asal baik tu ada kaedah dia. Kalau tak faham, asal baik boleh buat, jom sembahyang subuh 4 rakaat. Siapa cakap salat subuh 4 rakaat baik? Salat subuh 4 rakaat tu haram. Itu tak sah. Itu bid'ah yang sayyi'ah dalalah. Yang dimaksudkan asal baik boleh buat ni adalah yang terpayung dengan dalil. Macam selawat salat tarawih. Masih terpayung dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Quran tidak tetapkan masa. Termasuk salat tarawih boleh selawat. Jadi kena faham maksud jangan buat bid'ah ni bid'ah yang haram, dan bid'ah dalam akidah semuanya haram. Yang kita kata ada benda yang zaman Nabi tak buat, tapi kalau kita buat pun tak mengapa, macam sambutan Maulid Rasul. Zaman Nabi tak ada sambutan Maulid Rasul. Adalah dalam konsep Nabi berpuasa pada hari Isnin, ya. Tapi macam kita buat ceramah, jamuan makan dan sebagainya tak ada. Tapi ada bercanggah dengan syarak, bergembira dengan kelahiran seorang insan yang mulia, tidak bercanggah. Kita buat jamuan makan sembelih hari jadi kita pun tidak haram. Imam misalnya jemput jemaah datang ke rumah, saya buat makan-makan sikit. Ada apa tahu imam? Sempena hari jadi saya ke-40 misalnya. Dalil khusus tidak ada, tapi menzahirkan kesyukuran dengan menjamu makan masih termasuk dalam dalil umum. At'imut ta'am. Ya. Dah masuk waktu dah, kita cukupkan setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung wa jami'u adillatit tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'dha bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila azzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.